Kaedah ke-95, 95. Buka surat 204. Qad yunfa asy-syai'u fil Qur'ani ra'san wa in kanat suratuhu mawjudatan li'adami kamali wasfihi aw lintifa'i thamaratihi. Itu kaedah. Kaedah ke-95. Di dalam Al-Quran kadang-kadang dinafikan. Dinafikan itu maksudnya dikatakan tiada terus sesuatu. Dikatakan tiada terus sesuatu. Tiada langsung sesuatu itu. Dinafikan ada sesuatu itu. Walaupun pada zahirnya, pada rupa zahirnya, ia masih ada. Ia ada pada zahir, tapi dikatakan tiada. Itu kena faham. Itu pun salah satu bahasa Al-Quran juga. Rupa zahirnya masih ada kerana ketiadaan sempurna sifatnya. Jadi dikatakan tiada tu kerana tak sempurna sifatnya. Sepatutnya tidak begitu. Jadi macam kita kata ada pun macam tiada, tak masuk bilangan. Begitu. Ada pun macam tiada. Dalam keadaan tu kan ada, kadang-kadang kita kata dia tu ada pun macam tiada. Tak boleh buat apa, sia-sia saja. Jadi maksud sebenarnya kewujudan itu tidak ada, atau kerana ketiadaan buah dan hasilnya. Ketiadaan buah dan hasilnya. Tak ada hasil, tak ada buah. Jadi tak ada beza lah dengan yang lain-lain. Begitu. Atau kita kata macam tiada sajalah. Bayangkan kalau ada pokok durian tak ada buah. Apa makna? Macam tiada. Macam tidak ada, apa gunanya ada? Pokok lain banyak yang tidak berbuah. Banyak dah yang tidak berbuah. Jadi tak sepatutnya lah begitu. Jadi kadang-kadang dikatakan tidak ada. Ini cara dia ni. Keterangan. Al-Quran kadang-kadang menafikan. Apa makna menafikan? Mengatakan tiada. Terus. Menafikan terus sesuatu apabila tidak sempurna sifatnya atau tiada langsung faedahnya, meskipun ia masih ada pada zahirnya. Itu salah satu bahasa Al-Quran. Lihat beberapa contohnya di bawah ini. Baca. Fatih baca. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Bermaksud, Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir itu sentiasa mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak berakal. Al-Maidah ayat 103. Kebanyakan orang kafir tidak dikatakan tidak berakal, padahal mereka masih ada akal dan cerdik juga. Tetapi oleh kerana mereka menolak kebenaran tanpa berfikir panjang dan tidak menggunakan akal apabila dinasihatkan, akal yang ada pada mereka sebaliknya disia-siakan. Maka mereka seperti tiada akal lagi. Kerana itulah dikatakan mereka tidak berakal. Jadi tidak ada faedahnya ada akal. Seperti tidak ada lah. Sebab itu dia kata mereka tidak berakal. Begitu. Jadi dinafikan akal tu daripada mereka. Bukan mana mereka gila, bukan mereka tidak waras dah. Dia cerdik juga dalam urusan-urusan dunia ni. Tetapi cerdik dalam urusan dunia, kalau dapat kaya, dapat senang, itu bukan maksud sebenar. Bukan menyelesaikan masalah sebenarnya. Bukan menjamin kebahagiaan dia dalam kehidupan yang sebenarnya, iaitu di akhirat. Jadi macam tidak ada. Itu sebab jadi la yaqilun, itu maksud nafi itu. Jadi la tu la nafi. Tidak la yaqilun, tidak berakal. Tidak ada akal. Boleh juga kita terjemah gitu. Jadi orang terjemah ni kan, kalau kita tengok dalam terjemahan itu macam-macam. Tapi makna asalnya begitulah. Yaqilun itu daripada akal. Daripada akal. Jadi la adalah menafikan ada akal itu. Sebab tidak guna akal. Ada pun macam tidak ada lah. Bila tidak guna. Kita ada kereta, tapi duduk jalan kaki, kemana jauh jalan. Apa guna ada kereta? Seperti tidak ada lah. Jadi
kalau kita kata dia tak ada kereta, boleh juga. Dari segi dia tidak ambil manfaat tu, tak ada apa-apa faedah kepada dia. Jadi seperti tidak ada lah. Padahal ada, depan rumah dia tu ada. Ada ke orang yang ada kereta begitu, tiba-tiba tempat yang penat jauh dia tidak nak guna kereta? Ada ke begitu? Nak berpeluh belah berjalan tengah panah tu? Ada ke begitu? Macam tu kau orang berakal, beli kereta mahal-mahal bukan main dah. Kena bayar lagi, insurans lagi, road tax lagi, tiba-tiba letak depan rumah. Nak pergi mana-mana berjalan. Apa tu? Kita nak kata ada akal ke macam mana? Contohnya. Begitu juga yang lain-lain, banyak lagi benda-benda lain. Begitu. Jadi kalau kata tak ada akal pun betul. Sebab tak guna apa yang sepatutnya. Hak dia ada dengan dia. Dia tak guna. Jadi seperti tidak ada lah. Kadang-kadang bahasa Quran ini dia guna begitu. Dia guna begitu. Al-Ma'idah 103 sekejap saya tengok Al-Ma'idah. Dia cuba tengok di sini. Ini cerita zaman dahulu lah. Nama-nama yang diberikan kepada unta-unta tu atau binatang-binatang mereka. Ini contohnya. Ma ja'alallahu min bahira. Bahira tak makna an-naqa tushaqqu udhunuha wa tukhalla lit-tawaghit idza waladat khamsata abtun akhiruha dhakar. Itu ceritanya bid'ah. Puak-puak kafir. Iaitu unta yang dibelah telinganya. Panjang cerita, jadi kita pun pasal tidak wujud sekarang ni. Jadi kena tengok kitab dah apa ni. Ni dibelah telinga dia sebagai tanda lah, dan dibebaskan unta itu atas nama berhala, tawaghit lah, kerana Tuhan lah kira-kiranya, kerana berhala tu. Apabila unta tu beranak 5 kali, dia ada beranak 5 kali, mana kira-kiranya berjasa lah kepada Tuhan dia. Dan yang terakhir daripada 5 tu anak jantan, itu dipanggil bahira. Unta macam tu dilepaskan, jadi dia nak pergi ke mana bebas dia, tak boleh sembelih. Tu dia, tak boleh sembelih, tak boleh naik, tak boleh muat barang apa, tak boleh, lepas itu. Ini kalau nak tahu kekarutan tu. Wala saibah. Apa itu saibah? An-naqa tusayyab lil asnam linahwi bur'in min marad au najatin fi harb. Saibah ialah unta yang dibebaskan atas nama berhala-berhala, kerana seseorang itu sembuh daripada penyakit atau terlepas, dia selamat dalam peperangan ke, dia macam menazar begitulah. Kalau dia selamat daripada penyakit ni, dia akan lepaskan unta dia tu. Jadi unta tu tak boleh diganggu, tak boleh disembelih, tak boleh apa. Ikut dia lah, nak pergi makan mana pun tak boleh nak ganggu. Dan mereka terima benda tu. Mereka terima dalam masyarakat dia. Wasilah, itu apa wasilah? An-naqa tutraku lit-tawaghit idza bakkarat bi untha thumma thannat bi untha. Itu wasilah. Itu unta yang dibiarkan, dibebaskan atas nama berhala-berhala. Kerana berhala lah, atas nama berhala. Apabila unta tu mula-mula sekali dia beranak betina, anak betina. Dan anak kedua pula, mengandung yang kedua pula betina juga. Begitu, betul-betul. Itu namanya wasilah. Itu pun unta macam tu pun dibebaskan. Ini bid'ah dia dah buat. Dia buat agama, syariat sendiri. Padahal Allah tak suruh macam tu. Jadi buat syariat sendiri tak boleh. Ham. Apa pula ham? Itu ham, iaitu al-fahl. La yurkab wa la yuhmal alaih idza laqiha waladu waladihi. Ham ini unta jantan. Unta jantan, mana bagi mereka tak boleh dinaiki, tak boleh dimuat barang di atas belakangnya apabila anak kepada anaknya. Mana cucu dia lah. Cucu dia tu telah menyebabkan unta betina lain bunting.
Jadi kira berjasa lah tu kepada keluarga dia, kepada dia. Jadi unta datuk ni itu hak namanya. Jadi unta datuk ni tak boleh disembelih, tak boleh dinaiki, tak boleh dibebani dengan apa-apa. Dia lepaskan begitu, ikut dia nak pergi mana. Ini cerita orang kafir ni. Cerita orang kafir ni kebodohan dia sampai begitulah. Lepas tu wa aktsaruhum la yaqil. Itu Tuhan kata tu. Kebanyakan mereka tak ada akal, tak berfikir. Padahal Tuhan tidak pernah menentukan macam tu, bahirah ka, saibah ka, wasilah ka, wala ham ka. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib. Tetapi orang kafir ini dia mengada-ngada atas nama Allah. Mengada-ngadakan dusta atas nama Allah. Kebanyakan mereka orang kafir ini memang tidak berakal. Tak ada otak kita kata. La yaqil, tidak berakal. Sampai hari ni boleh tengok. Sampai hari ni. Kebetulan saya duduk di India. Lama saya duduk, saya boleh tengok. Lembu, tapi dia lembu. Lembu ni boleh berjalan bebas. Gemuk yang besar-besar yang kita kata kalau sembelih. Oh, bukan main boleh pagi tu orang. Mati kelaparan ada. Mati kelaparan. Padahal lembunya gemuk-gemuk gitu. Tengok kebodohan manusia ni bila jadi kafir kan. Bodohnya. Tapi kalau kita kata bodoh dia marah. Kereta api tu terpaksa kena tarik apa ni rantai kan, tarik nak suruh berhenti kereta api tu kan, emergency tu. Kalau apa ni lembu ada dia duduk tidur di atas landasan kereta api, akan ada yang tarik tu berhenti. Apa sebab? Emergency dia berhenti ni apa sebab? Tengok lembu tu je nak jaga lembu. Lembu ada surat beranak. Manusia ramai tak ada surat beranak. Cuba tengok. Begitu sekali lembu ni. Air kencing lembu diminum. Bukan oleh orang biasa, presiden pun minum. Presiden kita kata paling hebat lah kita kata kan. Presiden. Sungguh tu. Jadi macam mana? Itulah akibatnya dia jadi asfala safilin. Dalam ayat yang lain kata manusia ni dia jadi paling bodoh. Inilah sebab Tuhan kata la yaqilu. Betul dah lah tu. Tak ada akal. Kalau orang ada akal sungguh dia tidak macam tu. Dia tidak macam tu. Kemudian tak kira lagi dongeng-dongeng khurafat dia tu, tahyul dia tu pula. Musim Covid tu dia dalam kolah tu dia kumpulkan tahi lembu. Lepas tu dia bubuh air, dia pergi menyelam dalam tu. Ada video tu, ada sampai sekarang dalam YouTube. Itu kononnya dapat menyelamatkan daripada Covid. Mati berapa ramai, bergelempangan mati. Tak larat dah, tak mampu dah nak bakar, tak ada habis kayu api. Pergi buat begitu je. Tuhan nak bagi nampak tu ada ketika-ketikanya bergelempangan kita tengok di laut, gali-gali pakai kabur gitu. Mari ombak apa berselewat, nampak ada dalam YouTube. Ada dalam YouTube. Benda tu ada berlaku. Begitu ramai orang-orang yang jadi bodoh sebenarnya. Bodoh. Padahal dengan saya sendiri tengok banyaklah binatang-binatang, burung-burung macam-macam kita tak pernah tengok tempat kita. Tempat kita mana ada? Jarak gagak pun tak nampak. Sana macam-macam burung ada. Sepatutnya manusia tak mati. Tapi ada mati kebuluran. Sebab apa? Agama dia tidak benar akan makan. Tak benar makan. Agama dia tak benar. Kononnya agama dia sangat berperi ke manusia. Bagus agama dia. Tengok. Begitu bersimpati. Binatang pun tak makan. Tapi orang dia bunuh. Orang Islam apa? Dia buat nyaya. Orang Islam. Binatang macam tu. Sehingga dia mati pun dia tak makan. Kebuluran tak apa. Kebuluran. Sepatutnya tidak berlaku kebuluran di sana. Saya katalah, saya yang pernah duduk sana. Tapi dah tak makan. Siapa ajar tak makan? Agama ajar. Macam ni yakin dulu. Itu sebab dikatakan la yakin. Patutlah. Tak apa. Kemudian kita pergi.
Baik, nombor 2 teruskan. Kedua, hadza yawmu la yantiqun. Bermaksud, inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan. Al-Mursalat ayat 35. Firman Allah ini menafikan terus mereka dapat berkata-kata pada hari kiamat kelak. Padahal dalam firman yang lain jelas tersebut mereka juga dapat ada berkata sesuatu pada hari itu. Umpamanya firman Allah ini, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bermaksud, dan jika engkau yakni Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah engkau melihat sesuatu peristiwa yang mengharukan. Al-An'am ayat 27. Sebabnya dinafikan terus dapat berkata-kata dalam ayat 35 surah Al-Mursalat daripada mereka ialah kerana kata-kata mereka pada hari itu langsung tidak berguna dan sia-sia sahaja. Jadi kita tengok ni nampak macam ada pertentangan lah di antara ayat Quran itu. Ni hadza yaumul la yantiqun. Mana hari kiamat itu mereka tidak bercakap. Jadi di sini pula bercakap. Bercakap ni faqalu, mereka berkata ya laitana nuraddu. Aduhai, kiranya kita dikembalikan semula ke dunia dan kita tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kita. Kita jadi orang-orang mukmin. Ini kata-kata mereka, tapi kata-kata ini sia-sia. Seperti tidak ada, seperti tidak berkata apa-apa. Itu dinafikan berkata dari segi kalau berkata pun sia-sia saja. Seperti tidak berkata apa-apa. Ini bahasa cara dia tu. Dinafikan sesuatu kerana tidak ada guna, tak ada faedah. Tak ada faedah daripada ketika itu kata pun. Ada juga dalam Quran kan disebut la yukallimuhumullah. Allah tidak bercakap dengan mereka. Sedangkan dalam ayat yang lain pula Allah tanya dia, kata dia. Macam-macam kata tu. Itu macam mana? Mana tidak bercakap tu cakap dengan lembut, cakap dengan redha, Allah redha kepadanya. Mana cakap pun cakap dengan marah, dengan tidak redha. Begitu. Yang dinafikan apa? Yang tidak dinafikan apa? Itu dua perkara yang berbeza. Jadi di sini pun yang kata tidak bercakap tu cakap yang ada guna. Kalau bercakap pun sia-sia saja, tak ada faedahnya. Tidak dilayan pun. Tidak dilayan pun mereka tetap juga diseksa, diazab. Tidak didengar percakapannya itu. Seperti tidak bercakap. Begitulah. Ini ada di dalam Al-Quran, cara bahasa guna macam ni kan. Cara bahasa guna macam ni. Yang ketiga, baca. Ketiga, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Bermaksud, sesungguhnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Taha ayat 74. Allah menafikan mati dan hidup kedua-duanya sekali daripada ahli neraka di dalam neraka nanti. Sebabnya dinafikan mati ialah kerana orang-orang kafir menganggap apabila seseorang mati maka habislah segala penderitaannya. Dan sebabnya dinafikan hidup ialah kerana kehidupan ahli neraka itu bukanlah kehidupan yang baik dan penuh nikmat. Jadi itu sebab jadi nafi la yamutu. Allah tu la nafi lah. Tidak mati. Tidak mati. Apa makna menafikan tidak mati? Memang tidak mati pun. Jadi tidak mati sebab pada anggapan mereka kalau mati selesai masalah. Sebab tu orang kafir dia boleh bunuh diri sebab dia ingat bila mati tu selesai masalah. Tak ada dah penderitaan yang dia tanggung tu selesai. Jadi anggapan dia tu tak betul. Tak ada mati. Dengan arti selesai masalah. Tak ada macam tu. Bahkan azab tu semakin teruk. Wala yahya, dan tidak juga hidup. Mana hidup yang boleh disebut sebagai hidup. Ada makna hidup. Hidup yang seronok. Sebab itu orang kata hidup pun seperti tak hidup, seperti mati. Sebab apa? Tak ada guna. Terlentang. Adakah orang beberapa tahun dia koma.
Jadi hidupnya seperti mati. Gitu. Dia tak hidup sebenarnya. Maknanya apa-apa yang dilakukan oleh orang yang hidup, dirasai, dinikmati oleh orang yang hidup, tak ada berlaku kepadanya. Sebab itu dinafikan hidup. Begitu. Bukan maknanya tidak hidup, antara hidup dengan mati. Nak kata mati pun tidak, nak kata hidup pun tidak dalam neraka. Tidak, bukan begitu, bukan itu maksudnya. Jadi yang dinafi itu ada keadaan tertentu. Dan la yahya itu pula nafikan hidup itu pula maksudnya dengan keadaan tertentu. Bukan tidak hidup langsung, hidup dalam keadaan seksa tu ada, hidup dalam keadaan nikmat itu tidak ada. Orang nak hidup ni kalau nikmat, kalau suka. Orang tak nak hidup, berapa ramai orang tak mahu hidup kan? Ada orang tak mahu hidup. Sebab apa? Sebab dia menderita. Sebab dia menderita. Jadi dia seperti tidak hidup, tak ada makna hidup lah. Hidup pun dalam seksa, dalam penderitaan. Yang keempat baca. Keempat, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Bermaksud, pada hari kamu melihat, yakni peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu amatlah dahsyat. Al-Hajj ayat 2. Setelah dikatakan manusia dalam keadaan mabuk pada hari itu, di dalam ayat ini dinafikan pula kemabukan daripada mereka. Sebenarnya kemabukan yang dinafikan ialah kemabukan kerana minum arak dan sebagainya. Kemabukan yang dikatakan akan dialami mereka pula ialah kemabukan kerana menghadapi azab Allah yang amat dahsyat pada hari itu. Itu yang kita nak ya. Jadi wataran nasa sukara. Di satu pihak dia sebut kamu lihat manusia itu mabuk, dalam keadaan mabuk, macam mabuk gitu. Wa ma hum bisukara, ini nafi. Ini dinafikan mabuk tu pula daripada mereka. Apa maknanya? Di satu pihak mengatakan mereka mabuk, di satu pihak yang lain mengatakan mereka tidak mabuk. Yang mabuk dia katakan nampak mabuk tu macam orang minum arak. Tapi tidak minum arak. Wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk kerana minum arak. Masa tu tak ada peluang dalam minum araknya. Hari kiamat tu. Mana nak ada nak minum araknya? Tak ada dah masa nak minum arak. Jadi tidak mabuk, tapi kerana kerana keadaan huru-hara yang dahsyat itu, maka mereka kelihatan seperti orang mabuk. Seperti kalau kita nak mungkin nak gambarkan keadaan itu, walaupun mungkin dalam masa yang sekejap, orang yang accident teruk, tapi dia tidak mati. Mula-mula tu dia berjalan macam huyung-huyung gitu. Bila keluar tu, sebab teruk sangat, dia pun tak perasan. Sebahagian daripada kepala dia ni, tengkorak dia ni hilang. Dia mabuk gitu, dia tak perasan. Lepas tu apabila jamah, baru berdarah. Kalau tengok cermin lagi nampak lah. Maknanya keadaan tu begitu, terhuyung hayat gitu. Sekali tengok macam mabuk, dia bukan mabuk, kerana teruk sangat seksa tu. Jadi gitu. Jadi dalam Quran kadang-kadang dia sebut sesuatu, lepas tu dinafikan pula. Ada juga tak sebut, dia nafikan terus. Jadi semua tu kita kena tengok. Nafi tidak semesti makna asas bagi benda tu tidak ada. Ada macam akal tadi ada, tetapi tidak digunakan pada tempat yang sepatutnya, yang sebenarnya berguna kepadanya. Kalau guna pun macam orang kafir, berniaga menagan, fikir dunia itu yang sebenarnya tidak melepaskan mereka di akhirat, tidak menyelamatkan mereka di akhirat. Itulah rugi macam tidak ada akal. Ini pun begitu juga. Dikatakan nampak mabuk, minum arak kok? Tidak. Lepas tu wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk kerana minum arak tu. Jadi mabuk kerana lain, nampak tu macam orang mabuk. Pasal apa? Teruk sangat seksanya, azabnya. Maknanya sebelum itu dia sebut dah,
Kalau orang yang menyusui, ibu yang menyusui, dia lupa dah anak dia. Tinggal anak dia, terkejut sana. Kalau yang mengandung tu melahirkan anak. Itu kejutan tu, berlaku kejutan yang dahsyat. Itulah keadaannya. Gambaran di satu pihak yang lain, ada juga golongan yang macam ni, yang terhuyung hayat macam orang mabuk, padahal tidak mabuk. Maksudnya tidak mabuk kerana minum arak, tapi kerana sebab lain lah. Jadi keadaan orang terhuyung hayat ni banyak sebabnya, bukan kerana mabuk saja. Itu maksudnya. Jadi yang macam ni kena perhati dalam Quran, kita akan bertemu. Ini juga termasuk dalam kaedah kaedah ke 95. Jadi kita habis setakat itu ya. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.